Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah rendah pada hari ini, dan kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita, subhanallah hebatnya, hijrah detik bersejarah. Dan bersama dengan kita Ustazah Nur Suhaili Sapon. Ustazah, saya nampak tadi ada gambar-gambar masjid yang saya rasa bersejarah dan hebat dalam sejarah Islam. Dipersilakan Ustazah untuk kelas kita untuk sambung, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Syafiqah. Jadi hari ini insya-Allah kita ingin menyelusuri sejarah di sebalik pembinaan masjid-masjid yang cukup penting dalam Islam. Dan ini adalah merupakan masjid yang mulia, masjid utama dalam Islam, iaitu yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan juga Masjid Al-Aqsa di Palestin. Dan hari ini apa yang kita nak ceritakan adalah mengenai peristiwa penting, kronologi, urutan sejarah bagaimana peristiwa hijrah itu berlaku, dan berkait rapat sangat dengan kedudukan Mekah itu sebagai sebuah negara yang orang kata penting untuk kita lawati sebagai untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah kita, dan juga untuk menziarah makam Rasulullah di Madinah. Jadi kita nak cerita bagaimana perpindahan Rasulullah daripada kota Mekah ke kota Madinah, bila berlaku, di mana tempatnya. Jadi dalam pembentangan hari ini Ustazah ingin terangkan bermula daripada Mekah. Dan peristiwa hijrah ini macam yang Ustazah terangkan sebelum ini, ia berkaitan dengan penentangan hebat kaum musyrikin Mekah yang mana akhirnya mereka telah membuat pakatan jahat untuk membunuh Rasulullah. Dan pada peristiwa kemuncak ini bagaimana rumah Rasulullah tadi telah dikepung. Rumah Rasulullah telah dikepung oleh wakil-wakil daripada setiap kabilah. Dengan harapan dapat membunuh Rasulullah. Dan pada malam hari, mereka mengintai-intai sama ada Rasulullah masih ada, Rasulullah sudah tidur ke belum. Jadi Rasulullah mengambil kesempatan itu untuk meminta Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur baginda, dan baginda telah keluar secara perlahan-lahan, secara senyap, keluar daripada rumah untuk memulakan hijrah itu. Dan peristiwa ini adalah pada 27 Safar. Dan apabila Rasulullah keluar, baginda telah menuju ke rumah sahabat karib baginda, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq apabila dipelawa untuk menemani Rasulullah, tanpa berfikir panjang terus bersetuju dan telah meminta bantuan daripada anak-anaknya untuk membantu proses hijrah ini. Jadi di sebalik peristiwa hijrah ini, walaupun dua figura ini kita sebut, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW, namun di sebalik dua insan ini terdapat insan lain yang bekerjasama membantu Rasulullah bagi menjayakan proses hijrah. Dan iaitu individu-individu penting ini adalah yang pertama Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq yang telah menjadi sebagai seorang mata-mata gelap, yang melihat, mengintip apakah yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah, apakah perancangan mereka, dan melaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Asma binti Abu Bakar telah berperanan untuk menyediakan makanan yang dibawa sebagai bekalan oleh Abu Bakar dan Rasulullah. Dan kemudian Amir bin Fuhairah. Siapakah Amir bin Fuhairah? Dia adalah hamba kepada Saidina Abu Bakar. Yang mana dia telah berperanan untuk membawa kambing-kambingnya bagi menutupi tapak kaki perjalanan Rasulullah tadi daripada kota Mekah. Masya Allah. Inilah dia individu-individu hebat di sebalik kisah sejarah ini. Dan Rasulullah akhirnya apabila dipersetujui oleh Saidina Abu Bakar, mereka telah bergerak daripada rumah Saidina Abu Bakar ke
pergunungan Gua Sur, di satu bukit iaitu di Gua Sur, yang mana laluan perjalanan ini adalah laluan yang jarang-jarang dilalui oleh pedagang maupun orang yang bermusafir. Maksudnya Rasulullah tidak memilih laluan biasa. Okey, Rasulullah telah memilih laluan yang berbeza, dan ketika di Gua Sur ini Rasulullah telah berhenti untuk bermalam selama 3 hari. Dan Rasulullah untuk memberikan suasana bertenang, sebab ketika itu kecoh di kota Mekah akan kehilangan Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan satu tempoh bertenang supaya perjalanannya tadi tidak terganggu. Jadi Rasulullah berhenti di Gua Sur untuk bermalam selama 3 hari, dan di mana untuk 3 hari di Gua Sur ini, insan-insan hebat inilah yang membantu proses hijrah ini tadi, yang mana Amir bin Fuhairah dalam dia membawa kambing-kambingnya berhenti di tepi atau di depan pintu Gua Sur. Maka Saidina Abu Bakar dan Rasulullah dapatlah menghilangkan dahaga dengan susu kambing itu tadi. Begitu juga pakatan-pakatan jahat ini perancangannya diketahui oleh Rasulullah dan Saidina Abu Bakar berkat ataupun dengan bantuan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Jadi begitulah, dan akhirnya daripada Gua Sur ini pada 1 Rabiul Awal, Rasulullah dan Saidina Abu Bakar telah bersetuju untuk meneruskan perjalanan dakwah ini tadi. Perjalanan dakwah ini tadi pada 1 Rabiul Awal. Untuk pergi ke Yathrib ataupun Madinah. Tetapi kita kena ingat, laluan yang dilalui tadi adalah sukar, laluan yang jarang dilalui oleh orang yang biasa. Jadi Rasulullah telah melantik seorang musyrik Mekah yang bernama Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan untuk melalui jalan ini tadi ke Yathrib yang jarang dilalui. Dan pada ketika itu, Syurakah bin Malik. Siapa Syurakah bin Malik ini? Syurakah bin Malik ini adalah penghendap pakar terlatih yang ada di Mekah. Maksudnya Syurakah ini dia telah menjejaki, dia adalah penjejak yang paling berjaya di Mekah, jadi telah dapat menjejaki Rasulullah dalam perjalanan ini. Maka 3 kali ketika itu Rasulullah telah berdoa kepada Allah, dan akhirnya Syurakah ini digagalkan. Allah telah kuda yang ditunggang ni tadi telah terbolos ke dalam pasir dan terjatuh Syurakah sebanyak 3 kali. Dan akhirnya Rasulullah berkata pada Syurakah, sudahlah, tidak usahlah mengejarku lagi. Dan jika Syurakah melepaskan Rasulullah, maka Rasulullah kata dia akan menghadiahkan mahkota kiswar kepada Syurakah. Syurakah pada itu tergamamlah kerana itu adalah satu mahkota yang sukar untuk didapati, dan dia adalah mahkota kerajaan Parsi. Mana mungkin dia dapat memakainya. Tetapi kita lihat nanti bagaimana akhirnya memang Syurakah dapat memakainya pada peristiwa di mana Parsi dapat ditawan ketika kerajaan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Baik, kemudian tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal. Dan akhirnya Rasulullah telah membina masjid pertama dalam sejarah dakwah Rasulullah ini, iaitu yang kita panggil dan kita ziarahlah kalau datang ke Mekah atau Madinah ini, iaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Walaupun Masjid Nabawi itu adalah masjid terpenting dalam Islam, tetapi untuk masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Dan kemudian Rasulullah meneruskan akhirnya perjalanannya ke Yathrib, di mana tibanya Rasulullah tadi pada 12 Rabiul Awal disambut dengan penuh gembira. Ternanti-nanti penduduk Madinah untuk menerima kedatangan Rasulullah dengan mengalunkan qasidah, berkompang dan sebagainya. Dan akhirnya masing-masing pula berebut-rebut, berlumba-lumba untuk menjadikan Rasulullah sebagai tetamu mereka. Bagaimana mereka ni sangat menyantuni Rasulullah. Walaupun sebenarnya kehidupan mereka adalah cukup sederhana, bukan orang yang senang. Dan akhirnya unta tunggangan Rasulullah ini berhenti di satu kawasan berhampiran dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari lah insan yang cukup bertuah, dapat menyantuni Rasulullah sebagai tetamunya. Dan akhirnya tapak di mana
unta tadi berhenti, telah dibina Masjid Nabawi yang kita kenali, yang kita muliakan sehingga ke hari ini. Dan begitulah tadi peristiwa hijrah ni tadi, dan kita nak cuba tanya murid-murid kita macam biasa. Ustazah telah sediakan carta alil kronologi hijrah. Jadi murid-murid di talian, Ustazah telah fokuskan tentang tempat dan masa. Okey, kronologi tempat dan masa. Kita tengok bermula di kota Mekah, bilakah masanya? Warna kuning tu masa, warna hijau adalah tempat. Jadi kita tengok di Mekah yang pertama, bilakah bermulanya tarikh hijrah Rasulullah? Siapa nak jawab? Semua fokus tadi. Okey, Irsyad. Okey, silakan. Okey, Irsyad, dipersilakan Irsyad. 27 Safar. 27 Safar. Betul Ustazah? Betul tu. Betul. Jadi kita bagi satu bintang dekat Satu Irsyad. bintang untuk Irsyad. Okey, hebat. Okey, teruskan Ustazah. Kemudian daripada Mekah, dia berpindah ke tempat yang kedua. Di manakah tempat tersebut? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Okey, baik Amin. Dipersilakan Amin. Di Gua Sur. Gua Sur. Okey, apa yang berlaku Amin? Cuba cerita sikit. Rasulullah berhenti di Gua Sur selama 3 hari. Okey, bagus. Betul Baik, Ustazah? betul. Okey. Dekat Amin Ustazah tadi Ya, betul. Okey, tahniah Amin. Okey, teruskan Ustazah. Setelah Gua Sur, ke manakah Rasulullah tuju untuk perjalanan hijrahnya? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Saya Ustazah Nabil. Okey Nabil, dipersilakan Nabil. Tiba di Kuba dan membina Masjid Kuba. Bagus. Ingat lagi faktanya di Kuba dan membina masjid pertama iaitu Masjid Kuba. Okey, betul. Kita bagi bintang untuk Okey, Nabil. untuk Nabil satu bintang. Okey. Dan untuk kronologi yang terakhir apabila Rasulullah sampai ke kota Madinah. Bilakah peristiwa itu terjadi? Siapa nak jawab? Saya Firdaus. Okey, Firdaus. Dipersilakan Firdaus. Pada 12 Rabiul Awal. Selain daripada 12 Rabiul Awal itu adalah waktu tiba, apa yang berlaku situasinya Firdaus? Boleh cerita? Ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan nyanyian lagu qasidah. Ya, disambut dengan gembira, disambut dengan qasidah. Sebenarnya bukan pada 12 Rabiul Awal. Semenjak daripada awal lagi, penduduk Madinah ini ternanti-nanti. Masing-masing tertunggu-tunggu di atas tempat yang tinggi untuk menanti kedatangan Rasulullah. Okay? Dari hari ke hari, pagi ke petang, Rasulullah tidak tiba, mereka kembali ke rumah. Jadi nak menceritakan bagaimana Rasulullah kehadiran itu sangat ditunggu-tunggu. Dan seterusnya, 12 Rabiul Awal. Betul tadi? Betul tadi? Betul 12 Rabiul Awal. Ya, Firdaus. Kita bagi satu tahniah. bintang. Selain daripada itu, kita uji lagi satu soalan mengenai orang-orang penting di sebalik peristiwa hijrah ini. Baiklah, kita mula dengan Ali bin Abi Talib. Apakah peranannya? Siapa nak jawab? Saya Amin. Tu dia. Amin. Amin dululah. Bagi Amin Silakan dulu. Amin. Ali bin Abi Talib menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW. Okey, betul. Betul. Kita bagi Amin. satu untuk Amin. Okey, tahniah. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar. Apa yang telah dia lakukan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya Irsyad. Okey, Irsyad. Abdullah bin Abu Bakar dia buat apa Irsyad? Meninjau dan melaporkan situasi. Dia menjadi mata-mata gelap kepada Rasulullah, meninjau dan melaporkan situasi kepada Rasulullah dan ayahnya Saidina Abu Bakar. Okey, dan seterusnya Asma binti Abu Bakar, apakah peranannya? Saya Ustazah Nabil. Okey Nabil, Okey. dipersilakan. Menyediakan makanan. Menyediakan makanan. Okey, betul, sebab inilah satu-satunya wanita, jadi memasak adalah kepakaran. Okey, Ustazah, baik. kita bagi bintang Ustazah? Ya, betul. Boleh? Tadi Bagi Nabil, bintang. seorang lagi Nabil Ustazah? satu lagi Irsyad. adalah Irsyad. Okey, terus Ustazah. Okey, yang ketiga, Amir bin Fuhairah. Siapakah dia? Siapa nak jawab? Saya Ustazah. Okey, Firdaus. Menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Betul ke, Firdaus? Okey, jawab betul kan? Tugas Amir bin Furairah. Dia buat apa? Amir bin Fuhairah ni adalah hamba kepada Saidina Abu Abu Bakar. Bakar. Dia bawa kambing. Jadi, apakah peranan dia, Firdaus?
menghilangkan jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya betul tu ya. Amir bin Fuhairah dia menghilangkan jejak kaki Rasulullah dan Saidina Abu Bakar supaya tak dapat dijejak oleh orang lain. Baik, saya bagi satu ya, kita betul. Tapi kita itu pun Syurakah bin Malik tadi Ah. dapat juga menjejaki kerana dia memang orang yang hebat di padang pasir. Okey, dan terakhir adalah Abdullah bin Uraikid. Saya jawab dulu, Siapakah dia? Okey. Okey. Boleh ke? Bagi boleh. Boleh. Saya nak jawab Abdullah bin Uraikid ni sebenarnya susah. Dia menunjukkan jalan. Bijak dan pandai walaupun memang itulah jawapannya yang tinggal. Okey, baik. Okey, terima kasih Ustazah atas penjelasan mengenai dengan kronologi hijrah Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu, jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.